kepada kita semua. Hmm. Ustaz Muhammad Ya, Rozi Muhammad Rajab, kita doakan yang terbaik untuk Ustaz. Kekal selamat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat bersama sihatin insya-Allah. InsyaAllah. Kejiranan era pandemik. Mungkin kita melihat jiran tu terpaksa kuarantin di rumah dan sebagainya. Apakah peranan kita dan apakah tanggungjawab kita? Betul. Adakah kita perlu buat tak tahu ataupun kita perlu ambil peduli untuk mereka dan apa sebenarnya hukumnya kalau kita sebenarnya buat tak tahu je kalau jiran kita memerlukan tetapi kita tak ambil endah terhadap mereka. Dan kita nak tahu mengenai kejiranan era pandemik ini dari segi sudut agamanya, kita akan bersama dengan seorang pendakwah iaitu Ustaz Muhammad Rozi Muhammad Rajab yang sudah bersedia di panggilan video sekarang ni. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Sofia dan Marsila? Khabar baik Ustaz. Alhamdulillah. Ustaz sihat? Alhamdulillah. Alhamdulillah saya sentiasa sihat, afiat dan mendoakan semua warga Malaysia yang dikasihi agar sihat afiat. InsyaAllah amin ya rabbal alamin. Amin. Baik. Ustaz, kita dalam era pandemik ini dah dekat 2 tahun kita berdepan dengan cabaran dan makin lama makin dekat pula jangkitan itu di kalangan kejiranan kita. Jadi kita sebagai jiran ni, apakah tanggungjawab kita sebenarnya untuk memastikan kita menjaga satu sama lain? Mukadimahnya, Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Penerbit, Sofia Marsila dan semua yang sedang menonton. Sila ambil perhatian bahawa Islam merupakan agama kasih sayang. We love, we care. Islam agama yang sejahtera, maka sesiapa yang mengaku dia sebagai seorang Muslim, seorang mukmin, Nabi telah menyatakan bahawa laisa minna, bukan daripada golongan kami. Man lam yahtam, barang siapa dia tidak mengambil berat, tak ambil tahu, tak ambil peduli bi amril muslimin, dengan urusan orang-orang Islam yang lain. Memang disebut urusan orang Islam, tetapi tugas sebagai seorang Islam ialah untuk memastikan bahawa dunia ini sentiasa berada dalam keadaan yang sejahtera. Maka kita tak boleh berdiam diri. Jiran di hadapan rumah saya adalah antara mereka yang telah disahkan positif COVID-19. Apa saya beritahu kepada keluarga saya, isteri saya, anak-anak saya dan kejiranan saya bahawa kita mesti bantu mereka. Bukan kita menyisihkan mereka, lari jauh-jauh berkilometer daripada mereka. Tidak. Ya. Bahkan kita boleh terus bermuamalah, boleh terus bergaul mesra. Ingat ayat Quran Tuhan sebut innamal mu'minuna ikhwah. Hanya saja tak lain tak bukan orang yang mengaku kami sama-sama beriman ya Allah, kamu semua bersaudara kata Allah. Kita mungkin tidak boleh berurusan secara bersentuhan dengan mereka, tapi boleh letak makanan di hadapan rumah mereka. Boleh letak keperluan apa yang mereka patut dapat seharian di hadapan rumah mereka. Ya, tanyakan khabar mereka melalui WhatsApp, dalam WhatsApp grup kami, ya, dalam kejiranan kami. Semua mendoakan semoga Kak Nur dan juga Awi dan juga keluarga kembali sihat afiat dan semua kejiranan kita dan seluruh Malaysia, ibu pertiwi tercinta ini kembali sihat afiat. Jadi jika kecaknaan ini terus ada, Sofia dan Marsila, saya yakin pandemik ini akan terhindar insya-Allah dengan izin Allah berkat ukhuwah dan kasih sayang kecaknaan sama kita, insya-Allah. Okey. Baik Ustaz, dari sudut pandangan agama pula, bagaimana kalau kita tahu jiran kita disahkan positif tetapi kita cuba masih lagi buat tak tahu sebab takut khuatir dijangkiti COVID-19 dan sebagainya. Apa hukumnya sebenarnya Ustaz? Baik, jika bertanya soal hukum, ya, saya ingin menyatakan dalam disebut sebagai uslubud dakwah, menjawab hukum dalam arti kata jalan menyuruh orang kepada kebaikan, ya. Jadi kita kena tengok juga fiqhud dakwah kita, fiqh kefahaman agama dalam nak berdakwah ini. Hukum nombor 1 ialah kita menyalahi ajaran agama. Bila menyalahi ajaran agama, menyalahi Allah dan Rasulnya, kita berdosa. Berdosa. Dan menyedihkan lagi, Nabi tak mengaku umat. Nabi tak mengaku umat orang yang tak ambil berat kejiranan dia. Sebab itu Sofia dan Marsila, penerbit dan semua yang sedang menonton MHI yang budiman ini, Nabi pesan satu benda, ya, al-jar qabla ad-dar. Tengok jiran dulu, perhati jiran dulu sebelum kita cerita nak pilih rumah dan sebagainya.
Dan kejiranan kita itu punya hak yang pelbagai. Apatah lagi kalau dia saudara kita, dia seagama dengan kita. Hatta kalau dia bukan seagama, seakidah dengan kita, dalam agama kita sebut, dia tetap mempunyai satu hak yang cukup besar, iaitu hak jiran. Dan ingat ya, saya pesan kepada semua ni, soal pandemik ini, soal COVID-19 ini bukan benda kecil. Ya. Dia akan efek sampai ke emosi kita, ya, ganggu sampai ke fikiran kita. Tak boleh tidur malam. Kalau jiran tak boleh tidur malam, yang sakit tu Sofia Marcella lagi-lagilah. Ya. Maka bagaimana kejiranan boleh mengamankan? Bagi tahu bahawa kami bersama dengan kalian. Doa kami tak pernah berhenti. Bahkan di setiap sujud kami ke bumi, kami berbisik. Mudah-mudahan dia didengar di langit sana. Ya. Ini biar jiran kita ada rasa semangat bahawa kita menghadapi bersama-sama. Jadi kita jaga kita. Betul, Jangan Ustaz. penting diri sendiri. Ya. Ustaz, Ya. untuk kita benar-benar memutuskan rantaian pandemik COVID-19 ini adalah kesefahaman kita dalam satu kawasan kejiranan. Jadi apakah adabnya sekiranya kita perlu menegur jiran kita yang barangkali tak jaga SOP, yang membiarkan anak-anaknya berlega-lega di kawasan itu, sedangkan memang dah disahkan kawasan itu adalah mempunyai banyak kes positif contohnya. Jadi apakah hukumnya untuk kita menjaga adab pada masa yang sama, memastikan mereka menjaga disiplin mereka, Ustaz? Cantik sungguh apa yang diutarakan tadi ya. Dia ada dua benda. Semua orang tahu. Bahkan kata pujangga sebut, tiada ilmu bagi orang yang tiada adab. Tinggi macam mana pun pengajian dia, ya, belajarlah sampai universiti mana pun, tak nak sebutlah mana-mana universiti, nanti sensitif kan. Tapi kalau tak ada adab, maka hilanglah akan segala ilmu dia. Maka adab itu kita ada disebut sebagai line of authority. Kita ada penghulu kita ada ketua kejiranan kita. Jadi yang ini kita kena ambil cakna. Kalaulah ketua kejiranan kita tu mungkin dia sibuk, dia pun sibuk, dia tak perasan kita kena pesan pada dia, bos, taman kita ni kita kena pesan patuhi SOP ya. Anak-anak kita pastikan dalam rumah duduk elok-elok ya, dan pastikan tangan disanitasi selalu. Kalau balik ke rumah kena mandi, jangan bersentuhan mudah-mudah. Apapun perjarakan mesti 1.5 meter. Jadi kita punya ketua kejiranan itu bila dia dengar begitu, dia kena ambil cakna juga. Ya, dia kena siarkan. Kita tak mahu begini. Kadang-kadang kita sebagai ahli komuniti biasa, memang kita prihatin, ya. Kita pun post satu benda. Kadang ketua kita kata, aku belum cakap apa-apa lagi. Tapi kalau kita dah post 100 kali kat ketua kejiranan kita, dia masih lagi dibuat mimpi-mimpi indah, waktu itu kita kena terjah saja dalam grup tu. Ya. Pesan sebut. Bahkan kejiranan kami memang alhamdulillah, saya syukur. Pagi-pagi tadi dah pesan anak-anak, jangan berkeliaran, duduk di rumah, patuhi SOP. Dan mesti sebut, bukan sebut apa, bukan gertak, tapi sebut itu sebagai satu awareness, kesedaran. Ya, pihak berkuasa, PDRM dan sebagainya buat rondaan untuk pastikan kita patuhi SOP. Jadi sama-sama kita doakan untuk kita sedar diri kita sendiri. Ya, bukan kita sibukkan tegur orang, bahkan kita sendiri sedar diri kita dan amalkan SOP. Saya bergerak ke mana pun nak tunjuk dan nak share sikit ya. Hand sanitizer ni sentiasa ada. Sebab apa? Kita kena sahut kempen. Kita kena sahut bagaimana nak membudayakan benda yang baharu ni. Dah jadi satu perkara yang bukan luar biasa lagi dah. Betul. Sofia, Marcella dan semua. Tidak kita kena sayang sesama kita. Ingat, agama Islam, agama kasih sayang. Tak dapat tidak, kita mesti budayakan hingga orang tahu bahawa ketamadunan agama kita ini sebenarnya yang membentuk masyarakat yang penuh dengan kesopanan dan adab. Okey. Baik Ustaz, secara ringkas ni lah, mungkin Ustaz boleh kongsikan apa antara pendekatan yang kreatif dan juga praktikal dari sudut segi pandangan Islam sendiri untuk kita kata orang tu mengambil berat kepada jiran ketika situasi pandemik COVID-19 ni. Dia pendekatan kreatif ni banyak. Satu, apalah salah sangatnya kalaulah macam dengan saya sekarang ni sebenarnya dalam van. Van saya sekarang ni walaupun kita bermuamalah, berniaga, ya, kita memanglah dekat stiker luar ni kita sebut ni apa, Sihate, nama produk kita. Contohlah, ni bukan iklan ni, jangan ketua branding TV3 marah saya pula ni kan. Tapi jangan kita duk sibuk nak branding kita tu saja.
buat macam media prima, TV3, TV9 buat. Ya. Kita memang waktu itu kalau kita fikir nak iklankan, kita jaga kita. Rakyat Malaysia patuhi SOP. Ya. Biar kami bekerja di luar, anda berkhidmat di rumah. Bubuh layak apa pun. Ya. Kalaulah kita ni ada satu kesedaran bahawa apa yang kita infakkan kepada jalan yang nak bawa orang jadi sihat, afiat baik ni, Allah akan gantikan dengan ya Allahu Akbar, Sofia Marsila, ya jutaan jalan yang lain. Maka jangan kita berkira bab ni. Taman demi taman ya. Kita tempah kain rentang. Banyak-banyak letak dekat situ. Kita jaga kita. Duduk di rumah, anak jiran, anak kita, isteri kita, isteri jiran, bukan isteri kita. Agurau sikit pagi-pagi ni. Jadi kena sebut tu. Jadi, tak apa, kita nak, saya serulah kepada semua usahawan ya, yang Allah Ta'ala kurniakan rezeki boleh bergerak. Apapun van, lori, apapun yang bergerak tu anda iklankan. Jangan lupa iklan pesanan kasih sayang sesama rakyat Malaysia. Kita jaga kita, patuhi SOP. Tak apalah dia nak iklan apa pun, ya. Dia nak iklan, Ustaz Samsul nak iklan apa pun, iklan lah. Tapi sebut, kat situ sebut, mesti sebut. Kita jaga kita, patuhi SOP. Bersama kita sihat, bersama kita bahagia, bersama kita jaga tanah air tercinta Malaysia Ibu Pertiwi ini. InsyaAllah. Amin. Baik, itulah dia Ustaz. Kan walaupun semudah-mudah kita jaga kita tu, kadang-kadang kita lupa kan. Tapi terima kasih Ustaz memberikan kita peringatan kepada kita semua. Ustaz Muhammad Razi Muhammad Rajab, kita doakan yang terbaik untuk Ustaz. Kekal selamat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat bersama sihatin insya-Allah. InsyaAllah.